Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Nur Haidan bin Tamin, pengacara anda dalam program Bicara Halal di Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Untuk makluman penonton dan pendengar Radio Anur, podcast Bicara Halal ini kita membincangkan mengenai peranan dan isu halal yang sering menjadi topik hangat di Malaysia. Ingat, mencari halal lagi baik merupakan suatu kewajipan ke atas umat Islam. Halal juga merupakan suatu konteks yang luas, iaitu kita tidak terhad kepada pemakanan semata-mata, tapi ia meliputi perkara-perkara lain termasuklah produk-produk penjagaan diri, ubat-ubatan, perkhidmatan dan pengkomersialan yang berkaitan dengan industri halal. Jadi hari ini merupakan episod yang ke-11. Kita akan membincangkan tajuk prosedur permohonan persijilan halal di Malaysia. Jadi bagi siapa yang ingin menonton episod-episod sebelum ini, anda boleh ke platform social media Radio Anur seperti Facebook dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa follow, like dan share. Sekiranya anda ada persoalan, pertanyaan dan kemusykilan, boleh email ke mediadigital.anur@gmail.com atau DM saja di mana-mana platform rasmi Radio Anur. Para pendengar dan penonton setia sekalian, bagi yang ingin mendengar siaran Radio Anur, anda boleh dengarkan secara online di portal rasmi iaitu Radio Anur my.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, TuneIn, One Stop Radio dan Online Radio Box di Google Play Store dan App Store. Dan yang terkini, anda juga boleh muat turun aplikasi Radio Anur di Google Play Store sahaja. Jadi tanpa membuang masa, saya memperkenalkan seorang tetamu undangan kita di studio, iaitu Ustaz Muhammad Anwar bin Jamad, iaitu dari Unit Persijilan Bahagian Pengurusan Halal Jambatan Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Macam mana jalan ke konti radio ni? Alhamdulillah. Tak jam Hari ni kan? tak jam. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu jangan ke mana-mana. Kita belum bermula lagi. Selepas ni ada beberapa soalan mengenai prosedur sijil halal di Malaysia. Semuanya hanya di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Alhamdulillah bertemu lagi di dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anur, Cahaya Inspirasimu. Okey, tanpa membuang masa, kita terus tanya soalan kepada Ustaz, iaitu soalan yang pertama, mungkin para penonton nak tahu apakah jenis-jenis produk yang boleh membuat permohonan sijil halal. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Encik Nur Haidan bin Tamin selaku host kita pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor yang dirahmati Allah sekalian. Okey, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang prosedur permohonan persijilan halal Malaysia, yang mana tadi saudara host kita telah menanyakan soalan tentang apakah skim-skim produk dan juga jenis produk yang boleh buat permohonan halal. Okey, untuk makluman kepada semua sidang pendengar, yang mana kita ni banyak syarikat yang menghasilkan produk boleh membuat permohonan halal. Contohnya yang pertama, syarikat-syarikat yang menghasilkan produk seperti produk makanan dan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga syarikat yang mengeluarkan produk seperti kosmetik. Kosmetik ini kita sedia maklumlah, apa-apa saja produk kecantikan itu termasuk dalam skim produk kosmetik. Yang ketiga adalah skim iaitu produk pharmaceutical. Pharmaceutical ni adalah berkaitan dengan segala produk yang terkait dengan ubat-ubat lah. Ubat sama ada dia ada deskripsi ataupun tak, dia boleh mohon halal. Contohlah, saya bagi mudah lah, macam sabun muka, sabun badan, ubat gigi, itu termasuk dalam pharmaceutical.
Maksudnya saya nak tanya je. Okey, contoh macam ubat-ubat dekat klinik atau hospital tu. Kadang-kadang kan ada macam dia orang letakkan ada sedikit, ada macam dadah lah. Bukanlah, saya nak cakap dadah tu bukanlah macam ada sedikit ada unsur dadah tu. Tu masuk dalam kategori halal ke apa? Itu adalah termasuk dalam kategori pharmaceutical juga. Di antara produk yang boleh buat permohonan halal. Cuma untuk ubat-ubat di hospital itu dia lebih dia ada orang kata dia ada keringanan lah daripada sudut syariah dia. Ada yang boleh mohon, ada yang tidak boleh. Tetapi kebiasaannya ubat-ubat ini kita tak adalah buat permohonan halal sebab dia keperluannya telah diperaku ataupun telah diselidik oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri. Jadi maksudnya memang tak perlu lah. Sebab kan kita makan kan. Macam Panadol ke apa. Maksud saya ubat-ubat yang berkaitan yang dijual di luar. Yang dijual di luar itu boleh buat permohonan halal. Sebab mereka adalah agensi bukan kerajaan. Yang mana kalau berlaku apa-apa, mereka ni perlu orang kata perlu audit lah. Perlu diaudit, perlu diteliti oleh badan autoriti daripada kerajaan supaya untuk menilai mereka ini ada meletakkan unsur-unsur yang bukan halal ataupun tidak kat situ. Okey. Kita sambung pada skim yang berikut ni, iaitu permis makanan. Okey, kalau permis makanan ni simple lah. Mana-mana kedai makan, kafe ataupun sajian di hotel tu, itu termasuk dalam skim permis makanan yang boleh dimohon, boleh membuat permohonan halal. Yang seterusnya macam produk barang gunaan. Okey, produk barang gunaan ni dia macam sabun basuh baju, penapis air, berus gigi. Ini semua termasuk dalam produk barang gunaan. Yang keenam, perkhidmatan logistik. Perkhidmatan logistik ni untuk makluman semua, dia ada terbahagi kepada 3. Yang pertama, apa saja perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan. Yang kedua, pergunangan ataupun kita store lah, kita simpan. Dan yang ketiga, peruncitan. Ini termasuk dalam perkhidmatan logistik. Yang seterusnya, skim bagi rumah sembelihan. Ini pun kita akan nilai. Kita boleh mohon sijah halal lah. Okey, yang seterusnya, penghilangan kontrak OEM. Penghilangan kontrak OEM ni maknanya ada mana-mana syarikat ni dia tak ada kilang, tapi dia nak buat produk. Dia buat perjanjian dengan mana-mana syarikat untuk mengeluarkan produk bagi nama dia. Ini namanya kontrak OEM. Dan yang terakhir, produk peranti perubatan. Ini peranti perubatan ni seperti gigi palsu, kulit tiruan pun boleh mohon halal. Gigi palsu pun? Boleh. Cuma setakat ini di negeri Johor belum direkodkan lagi lah. Belum ada permohonan lagi. Okey. Tapi kalau mana-mana klinik swasta ataupun mana-mana badan perubatan yang ingin buat permohonan, kita sangat alu-alukan lah. Maksudnya daripada, contoh pada gigi palsu jadi maksudnya kalau kita fokus kepada isu halal ni, maksudnya daripada segi pembuatan gigi palsu tu ke, ataupun bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan gigi palsu tu perlu dikenal pasti. Adakah ianya patuh syariah ataupun tak. Itulah maksudnya. Takut ada unsur-unsur yang dimasukkan unsur-unsur lain lah, unsur yang haram lah. Betul. Okay. Itu saja untuk ni lah, untuk skim-skim kita ada 9 skim produk yang kita yang boleh membuat permohonan persijilan halal, insya-Allah. So macam mana pula saya ada terbaca juga dekat paper apa kan, kalau nak macam contoh macam ni lah, macam rumah makan kan, restoran ke apa kan. Ada juga saya pernah tengok kenapa kedai tutup. Rupanya dia ada tulis ada KKM ke hantar slip, bukan slip lah, macam surat tu dia tulis tiada vaksinasi apa benda lah macam tu lah. So maksudnya kena ada vaksin dulu baru dapat sijil halal ke macam mana? Contoh macam kat tukang masak lah, kena ada vaksin ke macam mana tu? Itu memang betul. Dalam permis makanan, dalam skim permis makanan,
memang kita ada wajibkan daripada BKKM. BKKM ni iaitu daripada orang kata bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Itu yang siapa yang pantau? Itu pantauan tu bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Oh, itu dia pantau, barulah dia orang boleh mohon ke betul Jabatan Agama. Bila mereka ada surat daripada orang kata perakuan pendaftaran permis makanan, barulah itu salah satu syarat yang inilah yang wajib untuk dipohon. Okey, contoh kalau macam tukang masak tu lagi, dia nak ambil tukang masak baru, kena vaksin juga. Betul. Perlu. Perlu vaksin. Itu semua sebab apa? Sebab halal ni kita mementingkan bukan hanya kebersihan ataupun daripada halal haram saja. Kita juga mementingkan tentang keselamatan. Isu makanan itu selamat ataupun tak. Dan juga banyak perkara tentang thayyibah. Tentang kebersihan tu semua kita ambil aspek yang penting lah. Okey, Ustaz, itu tentang produk Ustaz. So macam mana syarat-syarat atau kriteria bagi syarikat yang ingin membuat persijilan halal tu, Ustaz? Okey, alhamdulillah. Jadi kita memang di bahagian pengurusan halal ni memang sangat mengalu-alukan lah. Bagi syarikat tidak kira sama ada mikro ke, syarikat yang industri kecil ke, sederhana ke, besar ke, kita sangat alu-alukan. Jadi sebelum mohon tu kita ada beberapa kriteria, beberapa syarat untuk melayakkan mereka ini mohon. Di antaranya yang pertama iaitu syarikat tersebut ada memiliki perakuan pendaftaran perniagaan yang masih sah. SSM lah maksudnya. Betul. Daripada SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kalau tak ada SSM, dia syarikat tersebut kalau dia berdaftar under koperasi, dia kena dapatkan perakuan pendaftaran koperasi di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Itu kalau koperasi pula lah. Tadi syarikat ni koperasi. Kalau pula tu dia ni daripada kementerian ataupun yang lain lah, agensi yang lain, dia perlukan dokumen penubuhan di bawah Akta Parlimen atau kementerian masing-masing. Itu dia punya tu lah. Dan juga dan lain-lain agensi kerajaan. Contoh kalau kita tengok lah, contoh hospital, takkan nak mohon SSM. Yelah. Hospital dia mesti, orang kata sekurang-kurangnya ada surat daripada dia punya kerajaannya, kementerian dia yang menggalakkan lah, yang memberi kebenaran untuk memohon persijilan halal. Betul. Okey, yang kedua syarikat tu mesti memiliki lesen ataupun kelulusan daripada PBT, pihak berkuasa tempatan. Jadi mesti ada yang surat yang masih sah lah, ataupun ada surat sokongan daripada mana-mana agensi kerajaan. Kalau PBT bagi swasta, kalau agensi kerajaan macam hospital tadi, dia kena ada surat sokongan lah daripada agensi kerajaan. Yang ketiga, syarat-syarat yang perlu ada bagi permohonan persijilan halal. Yang ketiga, dia kena ada perakuan pendaftaran permis makanan yang macam kita cakap tadi tu. Dia kena ada. Maknanya kena ada satu surat daripada BKKM yang memperakukan bahawa mereka ni sudah menjalani vaksin, dah pergi kursus BKKM kualiti makanan. Itu di antaranya. Okey, yang keempat pula, contoh ni kalau yang berkaitan dengan binatang, jadi dia orang kata bahan-bahan yang menghasilkan binatang sembelihan, dia kena ada memiliki skim persijilan veterina daripada JPV lah, daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Maksudnya binatang yang kita ingin sembelih tu maksudnya sihat ke ataupun ke macam mana daripada segi fizikal ataupun tak ada penyakit ke? Maknanya dia ni dah dapat satu perakuan daripada veterina yang mana dia punya tempat dia bela. Tempat dah. Okay. Dia bela, contohnya tempat dia bela ataupun binatang yang dia ambil tu daripada tempat yang memang tak ada masalah daripada syariah. Dia suci, bersih, tak ada campuran makanan daripada unsur-unsur babi dan sebagainya. Okey. Seterusnya yang kelima,
Ini untuk mestilah memiliki lesen pengilang yang masih sah daripada NPRA. NPRA ini bagi yang farmaceutical saja, bagi ubat-ubat saja. Dia ada satu lesen khas lah untuk pengilang. Macam ubat-ubat yang kita bicarakan awal tadi, ubat-ubat yang macam Panadol, yang apa semua tu, dia kena ada kebenaran ataupun ada lesen daripada daripada NPRA. Okey, lepas tu syarikat-syarikat ini nak mohon halal ni bukan baru buka kedai terus mohon, bukan. Dia ambil masa Ustaz. Betul, dia ambil masa. Dia sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum. Maksudnya 3 bulan sebelum membuat permohonan permohonan halal, dia telah beroperasi 3 bulan sebelum. Sebelum nak buka tu 3 bulan, you all kena betul. pergi Jabatan Agama untuk endorse semua sijil apa yang dia nak, semua SOP dia Maksudnya kita bagi ruang kepada syarikat itu untuk beroperasi terlebih dahulu. okey. Bila semuanya dah komplit daripada segi fasilitinya dah okey, semuanya peralatan semua dah okey, dah ada kebenaran daripada macam-macam agensi, barulah boleh buat permohonan halal. Sebab kalau tak ada tu macam mana pula dia orang nak dapat lesen daripada PBT contoh kan. Okey, betul. Jadi mestilah dah settle lah. Dah beroperasi 3 bulan. Dan kalau kalau dia berpindah pula daripada kilang yang pertama, dia berpindah kepada kilang yang lain. Berpindah pada kilang yang lain ini, dia sekurang-kurangnya di kilang yang baru tu dia dah beroperasi 1 bulan. Okey. Dan di antara syarat-syarat lain sikit lagi insya-Allah, iaitu ada mengemukakan sijil halal yang diiktiraf dan masih sah laku bagi permohonan pembungkusan semula produk. Ini kalau repacking. Ada barang-barang produk ni daripada luar negara, dia repack balik. Jadi dia kena ada mengemukakan sijil halal lah yang diiktiraf daripada luar negara contohnya. Kalau negara tu tak ada sijil halal macam mana Ustaz? Kalau tak ada, dia ambil bahan itu, dia pula yang kena mohon halal. Okey. Company itulah yang nak bawa barang yang nak bawa tu kena lah. mohon halal untuk berada orang kata produk dia di Malaysia. Dia kena pastikan produk tu dah menjalani tapisan untuk diaudit halal baru boleh. Dan yang terakhir, bagi nama syarikat, produk, menu, ramuan ataupun jenama produk, yang dimohon tu hendaklah tidak menggunakan perkataan halal, pernyataan halal atau apa saja yang berkaitan lah. Contohlah, janganlah kita nak mohon tu, memanglah kita nak mohon halal, tapi janganlah syarikat tu syarikat Haidan Halal. So maksudnya nama tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Tapi kalau Haidan Megah Holding boleh. Kalau letak nama halal, no, tak boleh lah maksudnya. Boleh lah. Sebab dekat situ kita yang kita nak mohon halal tu adalah produk. Tapi nama syarikat tu bergantunglah pada syarikat tu. Itulah dia di antara syarat-syarat ataupun kriteria bagi syarikat yang ingin membuat permohonan persijilan halal, insyaAllah. Alhamdulillah. Wah, memang jawapan yang menarik Ustaz. Okey, baiklah, kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini akan ada lagi beberapa soalan kupasan mengenai halal. Segalanya hanya di Radio Anu, Cahaya Inspirasimu. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Bicara Halal di Radio Anu, Cahaya Inspirasimu. Anda semua boleh dengarkan secara online di portal rasmi kami iaitu radioanu.my atau muat turun aplikasi Radio Garden, TuneIn, One Stop Radio dan online Radio Box di Google Play Store dan juga App Store. Terkini anda boleh juga muat turun aplikasi Radio Anu di Google Play Store sahaja. Okey, baiklah, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Okey, Ustaz Noah, ready Ustaz Noah? Okey, boleh, Free insyaAllah. Okey. Ustaz, apakah jenis-jenis produk ataupun syarikat yang tidak layak untuk membuat persijilan halal ni Ustaz? Okey, tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar sekalian. Jadi produk-produk ada juga di antara jenis-jenis produk yang tidak boleh untuk mohon halal. Di antaranya
Yang pertama adalah produk dan menu yang tidak halal. Memang confirm lah. Memang confirm lah kita tidak boleh mohon halal sebab memang menu yang terang haram. Memang dah terang-terang sangatlah. Haram kan, macam-macam lah kita boleh nampak kan. Takkanlah kita ada syarikat arak nak mohon halal. Kita memang tidak boleh lah. Syarikat tersebut memang tidak boleh untuk mohon halal. So ada ke syarikat, contoh syarikat arak, lepas tu dia mengeluarkan bir yang halal tu, Ustaz? Macam mana, Ustaz? Ada juga cubaan-cubaan. Contohnya dia nak mengatakan produk arak tanpa alkohol. Tanpa alkohol. Jadi mereka kata ini produk yang boleh diiktiraf sebagai halal. Tapi hakikatnya proses yang dijalankan itu di kilang dan yang sama. Barang yang sama barang yang sama. Kalau ada pun alkohol itu 0% sekalipun, dah namanya arak, kat situ sendiri kita tidak membenarkan. Sebab dia akan memberi satu tanggapan yang negatif lah terhadap produk tersebut. Okey. Yang kedua saya sambung, jenis-jenis produk yang tidak layak untuk mohon. Syarikat yang mengeluar dan juga yang mengedar produk halal dan juga tidak halal. Maknanya ada pencampuran dengan halal dengan tidak. Contohnya skim logistik kan. Logistik ni maknanya pengangkutan. Pengangkutan yang dibawa tu, contohnya air yang dijual ke supermarket ke, dalam lori tersebut ada air yang halal, ada air arak yang tidak halal. Tidak boleh dicampurkan. Jadi logistik bagi syarikat tersebut tidak dibenarkan. Maknanya kalau nak bawa yang haram, bawalah yang haram di sana. Jangan halal je lah. Jangan campur dengan kita yang halal ni. Yang seterusnya, penggunaan jenama. Penggunaan jenama yang sama bagi produk ataupun perkhidmatan halal dan tidak halal. Contoh macam saya cakap tadi lah, penggunaan jenama tu yang tak boleh. Dicuba untuk kita dah sedia maklum, contohnya kasbek, arak. Arak tu memang bila orang kata kasbek je dah tahulah itu memang arak. Dia cuba pula mengatakan ataupun mengeluarkan produk kasbek halal, memang tak boleh. Memang kita takkan benarkan. Yang seterusnya, produk atau permis makanan yang memberi implikasi negatif terhadap agama dan sosial, seperti dadah, shisha, rokok, pewarna rambut. Dah tahu benda tu memberikan kesan impak yang mudaratkan kesihatan, memang kita tak sokong lah. Contoh macam ni lah, Ustaz, macam vape lah, Ustaz. Itu macam mana? Betul. Sebab tu rokok, mana ada rokok halal? Kita tak ada. Kita tak ada memperakukan bahawa rokok itu halal. Sebab dia memberi kesan ataupun memberi kesihatan yang memudaratkan kesihatan. Sebab tu kita tak bagi produk seperti itu untuk mohon halal. Yang seterusnya, kalau produk itu semula jadi yang tidak diproses, tidak diubah suai serta tiada pembungkusan dan pelabelan digunakan, dia ni tidak perlu untuk mohon halal. Dah contoh ikan. Ikan tu memang daripada laut. Kita dah tak perlu lagi lah. Takkanlah nak sembelih kan, Ustaz? Tak perlu. Kalau yang melibatkan sembelihan itu boleh. Tapi kalau melibatkan contohnya macam barang-barang semula jadi seperti ikan, seperti sayur-sayuran, takkan kita nak mohon halal lagi. Benda tu dah terang-terang benda tu halal, Ustaz. Kecuali kalau bahan mentah tersebut diproses untuk menjadikan satu produk yang lain. Ending produk lah. Betul. Itu baru kena ada halal. Okay. Dia sayur tak ada yang haram, Ustaz? Sayur tak ada. Ikan pun tak ada kan. Kalau ada pelik lah ya. Kalau ikan tu mungkin ada yang spesies tak boleh dimakan lah kan, yang spesies yang berbisa yang boleh menyebabkan seseorang tu mudarat pada orang tu, itu kita tak benarkan lah. Contoh macam ikan buntal Ikan buntal kita ada macam kat Jepun tu, dia buang bisa dia kan baru kita makan. Itu pun kita tak tahu lah. Itu terpulang. Kalau syarikat itu boleh meyakinkan kita dengan orang kata dengan cara siang yang betul, racun yang dapat dibuang, dan produk tu dan orang kata tidak ada isu keselamatan, tak ada isu-isu yang berkaitan dengan kesihatan berlaku, itu mungkin boleh
dipertimbangkan. Apapun keputusannya akan ditentukan oleh pegawai audit nanti. Dia akan tentukan. Sebab itu kita ada proses audit lah nanti. Okey, seterusnya yang tidak boleh mohon di antaranya adalah mana-mana syarikat, produk, menu ataupun jenama yang dia menggunakan produk tu merujuk kepada sinonimnya tidak halal. Jadi yang itu pun tidak boleh mohon sijil halal. Contohnya lah, kita dah tahu bakut teh kan. Bakut teh tu memang istilah yang digunakan untuk yang orang Chinese punya, macam beer, jadi hot dog. Jadi benda-benda yang macam itu, istilah-istilah yang itu kita tidak boleh terimalah, tidak boleh mohon halal. Okey, produk siap dalam dan luar negara yang dilabel semula tanpa menjalani proses, macam tadilah. Kalau dia tak jalani proses untuk permohonan halal, maka memang kita tidak benarkanlah, tidak layaklah untuk mohon. Okey, seterusnya permis makanan yang menyediakan menu yang tidak halal, confirm lah. Kadang-kadang kita jangan kita anggap semua kedai makan itu bila kata no pork ke apa semua tu, kita kata no pork no lard tu kita dah kata ini boleh dimakan. Kita kena pastikan juga. Kadang-kadang yang menu yang disediakan tu rupa-rupanya contohnya daripada ular, daripada binatang-binatang eksotik yang ada kesan-kesan yang membahayakan, itu tidak boleh. Okey, lepas tu kalau produk itu baru di peringkat pembangunan ataupun R&D, itu pun tak sesuai, tidak layak untuk mohon. Baru nak siapkan produk belum siap lagi, takkan kita nak mohon halal kan, macam mana nak jual. Okey, yang seterusnya juga produk menu ataupun perkhidmatan yang boleh membawa kepada penyelewengan akidah, khurafat ataupun penipuan. Bayangkanlah tiba-tiba ada syarikat keluarkan biskut penghapus dosa. Penghapus dosa. Jadi itu kalau semua makan semua hilang dosa dia. Jadi memang tak logik lah. Jadi benda-benda macam itu kita tak benarkan. Macam mana pula dengan air jampi tu, Ustaz? Air jampi. Contoh macam ni air jampi yang telah dibaca Yasin lah apa. Air yang telah dibacakan dengan ayat Al-Quran tu, itu dia tak ada masalah. Cuma yalah, kita yang kami nilai daripada segi bahan-bahan yang dicampurkan sehinggalah terhasilnya air tersebut. Tetapi daripada segi unsur-unsur bacaan ayat Quran, jampi apa semua tu, selagi dia tidak melanggar syariat, kita masih boleh consider untuk terima, tak ada masalah. Dan yang terakhirnya, hotel yang mempunyai dapur yang menyediakan atau menyajikan menu berasaskan yang haram lah, yang babi, berasaskan lemak-lemak babi dan alkohol. Jadi itu semua itu adalah syarikat yang ataupun skim yang tidak dibenarkan untuk mohon halal. So maksudnya nanti penguatkuasa akan memantau ke ataupun diorang akan turun padang untuk melihat, macam contoh nak apply ni kan, halal kan. Nanti ada penguatkuasa yang akan memantau ke, Ustaz? Dia untuk halal ni, permohonan halal ni dia akan melalui 2 tapisan penting. Yang pertama sekali, tapisan daripada segi dokumentasi. Dokumentasi kena lengkap, kena ada perakuan daripada semua agensi yang terlibat yang berkaitan, dan semua dah komplit. Kita dah tengok okey, itu tapisan pertama dah lepas, satu dah okey. Tapi tapisan kedua ni akan ada pula pegawai audit datang ke kilang tersebut untuk memastikan betul ataupun tidak bahan-bahan yang digunakan itu sama seperti mana yang dimohon dalam sistem MyE halal, ataupun ada barang-barang lain yang digunakan. Itu daripada segi bahan, ataupun dia akan tengok pula penghasilan produk tu bagaimana. Adakah di dalam kawasan yang kilang yang kotor dan sebagainya. Jadi 2 tapisan penting ni dia akan dibuat untuk memastikan supaya produk ini memang tidak diragui lah,
diragui ada unsur yang tidak halal. Jadi ini sangat penting lah. Adakah pemantauan daripada unit audit secara tiba-tiba ke, atau kena call dulu diorang baru nak datang ke? Macam mana Ustaz? Kalau tiba-tiba maksudnya diorang dah tak boleh buat apa, kita boleh mantau kan. Kalau kita guna call, okey saya nak datang, diorang dah standby dah kan, barang-barang macam tu kan. Itu macam mana Ustaz? Daripada segi kalau yang mohon halal ni memang mereka telah diberitahulah. Diberitahu, maksudnya bila dah hantar saja dokumen, telah disemak dalam masa seminggu ataupun 2 minggu akan ada pegawai audit yang akan datang. Itu memang prosedur yang orang kata basic lah, yang memang ditetapkan. Tetapi untuk pemantauan memang kita ada satu unit khas yang lain, yang berbeza, yang mana mereka ini akan buat, orang kata macam kalau kat sekolah, kat asrama tu, spot check. Kena buat macam ini. Walaupun syarikat tu dah lepas persijinah halal, tetapi adakah dia masih lagi mengekalkan apa yang mereka buat sebelum ni lah. Untuk mohon halal tu dia dah lepas, tapi adakah dia masih lagi menggunakan bahan-bahan yang itulah sampai ni. Adakah sebuan sebelum ni, contoh mungkin daripada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Johor mungkin pernah buat sebuan, ada tak beberapa syarikat yang maksudnya tidak menepati piawaian prosedur halal ni? Betul. Kita memang ada buat pemantauan, dan memang kita ada juga dapati syarikat-syarikat yang tidak patuh dengan halal ni. Kebanyakannya mereka isu yang berkaitan dengan kebersihan lah. Kebersihan memang jadi bila kita buat spot check mengejut ni, baru kita nampak rupa-rupanya ketika audit memang semuanya perfect. Superb, bersih lah. Betul. Tetapi hakikatnya bila kita tiba-tiba ada satu masa kita datang secara mengejut, rupa-rupanya macam-macam yang berlaku. So kita akan bagi warning lah pada mereka. So dia punya sijil tu ditarik ke atau bagi warning saja? Kita tengok keadaan itu, bergantung pada pegawai audit nanti. Ada yang digantung sementara, ada yang memang ditarik serta-merta. Jadi kita tengok itu bergantung kepada kebijaksanaan pegawai audit. So kalau macam diorang dah, contoh macam pihak unit sebuan mungkin dah pergi kat tempat pemis tu, lepas tu memang kotor, lepas tu ditarik serta-merta, and then kalau dia mohon balik tu boleh ke, ataupun mengambil masa yang lama? Boleh, tak ada masalah. Kita memang akan sentiasa bagi ruang untuk mohon. Cuma mereka kena pastikanlah perkara-perkara yang tidak terjadi lagi. Tidak seperti yang sebelum ini tidak berlaku lagi. Okey Ustaz, macam mana dengan fee atau bayaran untuk membuat permohonan sijalan ni Ustaz? Okey, berkaitan dengan fee ni memang banyak sebenarnya pecahan yang perlu kita lihat lah. Cuma saya lebih fokus kepada industri-industri kecil yang mungkin baru nak mohon, ataupun orang kata yang permohonan domestik lah dalam negara. Ada kategori ke Ustaz? Banyak. Kategori mikro ataupun makro, company kecil, company besar. Ada kategori? Betul. Memang banyak. Dia memang ada. Kategori ni kalau kita tengok jenis permohonan daripada 9 skim yang saya sebutkan awal tadi tu, dia ada skim-skim yang berkaitan. Contohnya kalau kita tengok pada skim makanan minuman, kosmetik, pharmaceutical, barang gunaan, logistik, penghilangan kontrak, OEM, peranti perubatan dan juga dapur berpusat ni, dia terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama, kategori mikro. Mikro ni hasil pendapatan tahunan mereka adalah bawah RM300,000. Bagi yang mikro ni fee dia adalah RM100. Okey. Yang kedua, bagi kategori kecil, yang mana hasil pendapatan tahunannya daripada RM300,000 sehingga bahasa mudahnya 14,099 ataupun kita genapkan je lah, kepada 15 juta. 15 juta. Ini adalah kategori kecil. Dia kena bayar setahun 400. Kalau sederhana daripada 15 juta sehingga 50 juta. Tahunan dia kena bayar 700. Dan yang terakhir, kalau industri besar,
daripada hasil pendapatannya 50 juta dan ke atas, dia kena bayar 1,000 setahun. Maksudnya tiap-tiap tahun dia renew ke ataupun macam mana Ustaz? Dia untuk mohon ini dia 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Maksudnya yang tadi tu saya cakap per tahun. CJ tu akan dapat 2 tahun. Maknanya kalau industri mikro tu kena bayar double. Bayar double lah. Betul. Tapi dia kekal lah untuk 2 tahun tu. So maksudnya 2 tahun memang kena renew. Betul. 2 tahun kalau nak kekalkan sijil tu kena renew lah. Kalau terlepas dah habis tempoh kena buat permohonan baru, tak ada denda. Terus buat permohonan baru Sebab apa? Kita tak bagi denda, tetapi mereka ni akan mohon sendiri. Sebab contoh barang mereka ada kat pasaran. Okey. Ada halal. Tetapi diorang tak renew, akan memberi risiko pada mereka terhadap KPDN akan datang. Siapa yang menggunakan logo halal tanpa kebenaran, KPDN akan ambil tindakan bawah akta mereka lah. Jadi mereka boleh diambil tindakan penguatkuasaan bawah KPDN. Macam tu. Maksudnya kalau Jabatan Agama dia tak ada penguatkuasaan lah, semua di bawah KDN. Kita lebih kepada penguasaan, contohnya lebih kepada macam tadi yang saya cakap, pemantauan. Dan kalau kita dalam bidang kuasa kita sajalah, di ruang lingkup itu Jabatan Agama je lah. Jabatan Agama sajalah. Tapi daripada segi yang lesen perniagaan, daripada yang besar-besar ni pada agensi yang berkaitan lah. Contoh kalau macam ada satu company tu buat logo halal palsu ke, adakah di bawah Jabatan Agama ataupun di bawah KDN? Logo palsu, logo halal palsu ke, ataupun logo yang tak disijil halal ke? Ada juga kan macam company kan, macam ni logo halal jadi kita beli. Rupanya dia orang ni tak ambil dengan Jabatan Agama ataupun dengan JAKIM. Daripada segi prosedurnya, siasatan awal Jabatan Agama. Jabatan Agama akan turun dulu. Dia akan bila dapat aduan, Jabatan Agama akan turun dulu. Dia akan kenal pasti betul ataupun tak. Bila ada kaitan tu, bila dah sabit kesalahan, dia akan panjang kepada agensi yang berkaitan. Contoh mungkin ada kaitan dengan KPDN ke, PBT ke, baru nanti akan dipanjangkan kepada yang berkaitan lah. So hukumannya adalah daripada KDN lah, daripada segi denda ataupun daripada segi undang-undang ke? Ikut jenis juga. Sebab banyak dia punya. Sebab banyak kita punya kategori lah. Tapi kalau setakat melibatkan permohonan saja, macam yang saya cakap tadi, mungkin boleh ditarik balik ataupun digantung lah. Dia punya sijil halal dia. Okay, faham. Okey, mungkin soalan terakhir Ustaz. Soalan terakhir mungkin Ustaz boleh cerita bagaimana cara untuk kita dapatkan maklumat ataupun rujukan bagi memahami permohonan persijilan halal di Malaysia ni Ustaz. Okey, jadi untuk kepada tuan-tuan perempuan sidang pendengar sekalian, jadi untuk mendapatkan maklumat lebih jelas, lebih terperinci dan juga orang kata boleh nampaklah apa keperluan yang kita nak mohon tu, boleh tuan-tuan dan perempuan sekalian boleh merujuk pada, kalau kita di internet buka Google, pergi dekat portal halal Malaysia portal, buka portal halal tu, kemudian klik di bahagian menu prosedur persijilan halal Malaysia Domestik 2020. Kat situ dia akan terangkan daripada A to Z apa syarat-syarat dia, apa yang diperlukan untuk permohonan. Bagi tuan-tuan dan puan juga, kalau ada sebarang pertanyaan yang nak tanya sendirilah, ataupun nak telefon kami, tuan-tuan dan puan boleh telefon bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor di talian 07 207 6360. Saya ulang, 07 207 6360, atau nombor telefon 07 207 6361. Saya ulang lagi sekali, 07 207 6361. Dan ataupun tuan-tuan dan perempuan juga boleh terus datang ke pejabat kami. Itu lebih mudah, nak tanya A to Z lagi mudah. Datang ke bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor, arah 1 Blok A Pusat Islam Iskandar,
Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725 80990 Johor Bahru. Nak tahu kat mana? Dia kat sebelah zoo. Sebelah masjid. Masjid Sultan Abu Bakar. Sebelum tu adalah pusat Islam kat situ. Blok A Blok A yang ada pintu gerbang besar tu. Bila nak datang, boleh datang pada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Kalau hari Ahad sehingga hari Rabu. Kalau hari Khamis tu pendek sikit lah masanya. 8.30 pagi sehingga pukul 3 petang. Dan waktu rehat kami adalah 1 petang sehingga pukul 2 petang. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah, semoga segala perkongsian daripada Ustaz Anwar kita mendapat manfaat ataupun dapat ilmu baru, khususnya dalam isu persijilan halal di Malaysia ini. Baiklah, kita juga telah berada di hujung rancangan. Alhamdulillah, pelbagai input dan juga pelbagai info. Ustaz, terima kasih Ustaz kerana sudi datang ke Kuanti Radio Anuh. Semoga lepas ni pun kita ada lagi program, insyaAllah ada episod akan datang. Saya bacakan sedikit tentang maksud pada surah Al-Baqarah ayat 168, iaitu maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Semuanya hanya di Radio Anuh, Cahaya Inspirasimu.